Hadirin yang dikasihi sekalian, kita akan teruskan program kita dengan perkongsian pengalaman di lapangan pengamanan oleh Lieutenant Colonel Pesara Muhammad Melintang Abdullah. Beliau merupakan bekas pegawai perhubungan militeri Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB ke Kesatuan Afrika, yang mana beliau terlibat aktif, tuan-tuan, pernah pergi terlibat dengan misi termasuk ke Liberia, sebuah negara yang mungkin sedikit asing untuk kita. Saya pun mendengar Liberia ni dulu sebab kenal George Weah, merupakan pemain terbaik dunia, terlibat juga dalam politik dan sebagainya. Jadi sama-sama kita dengar perkongsian daripada Lieutenant Colonel Pesara Muhammad Melintang Abdullah. Beliau merupakan seorang anak kelahiran Kampung Selanjan, Semanggang, Seriaman, Sarawak, dan banyak jasanya bukan saja kepada Malaysia, malahan kepada masyarakat antarabangsa. Seterusnya dipersilakan tanpa membuang masa, saya persilakan Lieutenant Colonel Pesara Muhammad Melintang Abdullah untuk menyampaikan perkongsian beliau. Terima kasih. Dipersilakan, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan juga salam keamanan. Boleh dengar, Cik? Boleh dengar suara saya? Boleh, tuan. Boleh. Teruskan. Halo? Boleh dengar? Clear. Okey. Jelas. Jelas, Okey, terima kasih. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, iaitu Cik Din, Presiden ABIM, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang turut bersama dalam program pada pagi ini. Terutama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih di atas jemputan kerana kepada saya untuk saya berkongsikan pengalaman saya selama saya berkhidmat dengan Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan seterusnya juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada ABIM kerana telah berjaya mengelolakan forum ini ataupun program ini sempena Hari International Peacekeeping Day. Tajuk yang lebih lanjut ingin saya kongsikan bersama agar kita lebih jelas dengan tajuk yang diperbincangkan pada pagi ini. Saya rasa 4 perkataan yang ada di tajuk itu kita semua mungkin sudah faham, tapi biarlah kita kongsikan, iaitu solidarity. Kalau dalam bahasa mudahnya, solidarity ini adalah sokongan bersama. Sokongan bersama tak mengira apa jua latar belakang, sama ada agama, budaya dan bangsa ataupun negara terhadap satu-satu yang kita inginkan. Dan kunci kata dan seterusnya ialah berkenaan dengan perkataan inspirasi. Dalam bahasa mudahnya, inspirasi ini apa yang kita ingin, keinginan kita yang kuat, cita-cita kita. Contohnya, pada pagi ini kita berbincang berkenaan dengan kita hendakkan keinginan keselamatan di seluruh negara, iaitu keamanan sekajat. Dan seterusnya perkataan keamanan sekajat, iaitu dunia lah, keamanan di seluruh dunia. Jadi ini saya nak kongsikan sebelum saya pergi lebih lanjut. Dan seterusnya kita sudah maklum bahawa banyak kesatuan-kesatuan yang telah ataupun sedang dan meneruskan usaha-usaha untuk mewujudkan kedamaian di dunia ini. Dan sudah tentu kita tahu Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang tumbuhkan selepas Perangan Dunia Kedua memainkan peranan, satu organisasi yang besar memainkan peranan kewujudan untuk mewujudkan keamanan dunia. Dan seterusnya kita juga pernah dengar European Union dan African Union yang ditumbuhkan pada tahun 2001. Ini sebelum African Union organisasinya dinamakan African Organization, saya lupa dia punya tu, tapi ada namanya lah sebelum African Union. Dan seterusnya is
Organisation Islamic Cooperation, OIC, yang juga memainkan peranan dalam mewujudkan keamanan dunia. Dan ASEAN, APEC dan NAM. Walaupun tiga organisasi ini ataupun organisasi lain ini tidak bercirikan seperti United Nations, macam APEC mungkin banyak kepada ekonomi, hal-hal ekonomi. Tapi pertumbuhan ini juga, keselamatan ini juga memainkan peranan dalam isu-isu keselamatan. Seterusnya, inilah apa tadi itu, badan-badan ataupun kesatuan-kesatuan yang memainkan peranan dalam mewujudkan keamanan sedunia. Tadi ada disebutkan, kalau tak silap saya, Syekh Dr. Afifi, Syekh Dr. Afifi, ada beliau menyentuh tentang kejayaan. Saya mungkin tak dapat secara komprehensif di sini untuk memberi komen ataupun untuk memberi kejayaan misi PBB yang telah dijalankan, tapi ada kejayaan, ada juga misi-misi masih berterusan yang sudah lama, dan ada juga misi-misi yang gagal dalam melaksanakan tugas yang telah dimanahkan. Okay. Jadi mungkin kita boleh tengok contoh misi-misi yang berjaya. Salah satu daripadanya, kalau tak silap saya atau saya ingat lagi, iaitu misi di Kamboja, iaitu United Nations Transaction Authority di Cambodia. Saya rasa itu satu misi yang telah berjaya. Dan misi yang masih berterusan dan sudah lama juga, salah satu daripadanya ialah United Nations Observer Mission in Liberia, UNAMIL, di mana saya dulu pernah juga bertugas di situ. Dan UNAMID, United Nation Mission in Darfur, masih lagi diteruskan. Of course, kita tahu di Lebanon juga masih diteruskan, dan ada juga yang telah mengalami kegagalan, contohnya United Nations Mission di Somalia, di Iraq, dan itulah prestasi yang saya boleh rumuskan dalam ucapan ataupun my sesi pada pagi ini. Dan sudah tentu banyak faktor-faktor yang pengaruhi kejayaan misi ini berterusan dah lama dan kegagalan. Dan apa yang kita harapkan, narrowkan fokus kita dengan perbincangan kita. Apa yang kita harapkan adalah penglibatan United Nations dan juga kesatuan-kesatuan atau negara-negara yang berpengaruh untuk memberikan kesungguhan nanti dalam isu menyelesaikan isu Palestin dan Israel. Seterusnya, saya ingin ber7 tahun berkhidmat dengan United Nations. Penglibatan saya dengan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu ataupun ditumpangkan bertugas dengan bangsa bersatu, iaitu dengan United Nations Mission, Observer Mission di Liberia 1996, United Nations Mission Eritrea dan Ethiopia ada disebut tadi, yang memberi ucapan tadi telah disebut, dan United Nations Mission di Darfur 2007, dan seterusnya pengalaman saya sebagai pegawai tentera United Nations ke African Union. Okey, di sini kita perlu tahu ataupun kita kena tahu macam mana proses pendamaian itu dilakukan. Dan seperti mana yang telah disebut oleh Syekh Dr. Afifi tadi, kuasa-kuasa yang mewujudkan operasi
bangsa-bangsa bersatu di satu-satu tempat ataupun satu-satu negara yang bergolak adalah ada di dalam carta-carta yang telah ditetapkan. Sudah tentu kalau negara-negara itu ada konflik atau bermasalah pertempuran, ia akan melibatkan campur tangan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ni sama ada UN, International, badan-badan yang saya sebutkan tadi, kesatuan-kesatuan yang sebutkan tadi, ataupun negara yang ada pengaruh ataupun yang hendakkan kedamaian di tempat-tempat ataupun negara yang berkonflik itu, bermasalah itu. Jadi memerlukan campur tangan pihak ketiga, dan seterusnya of course diluluskan oleh United Nations dengan carta-carta tertentu. Dan seterusnya kalau sekiranya dipersetujui, barulah kita mewujudkan, membuat satu mandat. Mandat ini adalah amanah yang diberi oleh negara-negara yang terlibat dan dipersetujui oleh negara yang berkonflik dan juga pihak yang ketiga sama ada UN ataupun kesatuan seperti OIC dan lain-lain seperti mana yang saya sebut tadi. Dan inilah selalunya ada masalah kerana masing-masing yang bertelagah akan kemukakan kehendak masing-masing. Jadi di sinilah memerlukan pihak yang ketiga sama ada UN ataupun kesatuan yang memainkan peranan supaya perjalanan untuk mewujudkan mandat ini dapat dicapai. Bersama juga sama juga dengan perjanjian damai. Kalau diarti apa masuk perjanjian damai itu adalah persetujuan pihak yang bermusuh untuk mencapai satu persetujuan untuk menamatkan masalah atau peperangan lah, untuk menghentikan permusuhan. Ini pun satu juga cabaran untuk mencapai sepakat lah untuk negara-negara yang bertelagah ini supaya dia bersetuju dengan perayaan damai yang bakal dibuat. So lepas kelulusan dengan carta UN yang ada dan juga mandat itu telah diluluskan, perjanjian damai telah diluluskan, barulah kita pergi ke implementasi. Tadi ada disebut jenis-jenis misi bangsa-bangsa bersatu, type of mission, type of peacekeeping that is going to be implemented in that particular place, iaitu tadi peace building, peacemaking, peacekeeping dan peace enforcement. Jadi ini sudah tentu berdasarkan kepada degree of pertikaian di tempat-tempat tersebut. So bila sudah dibuat mandat diluluskan oleh UN dan perjanjian damai itu dah dipersetujui, and then we come to the further stage, that is the implementation ataupun pelaksanaan. Dan dalam pelaksanaan tu ini pun satu cabaran juga. Melalui pengalaman saya yang lepas lah, saya tengok untuk pemilihan ketua misi. Contohnya kalaulah misi itu diketuai yang bertaraf oleh Under Secretary General daripada negara mana, ini satu isu juga. Dan penolongnya, jawatan-jawatan yang penting, contohnya ketua tentera, force commander, ketua politik, bahagian politik, ketua polis di situ. So perkara ini satu bukan halangan, tapi perlu diuruskan dengan baik dan dapat persetujuan UN dan juga negara yang terlibat lah. Itu di peringkat implementasi. Dan seterusnya pemilihan pasukan pengaman. Ini pun perlu dipersetujui. Kalaulah masa katanya
kalaulah perkara ini berlaku ataupun isu ni kita nak selesaikan, isu konflik ni kita nak selesaikan macam Palestin dan Israel, sudah tentu cadangan-cadangan daripada negeri mana pasukan pengaman akan berada di situ mestilah dipersetujui oleh ramai lah. Dan bila kita dah dapat bila misi itu dah diisi jawatan dan sebagainya, dan mulalah diatur gerak trup ke misi itu, ke kawasan operasi itu, di mana proses pemantauan mandat yang telah diberikan, proses pemantauan peace treaty, perjanjian damai itu yang telah dipersetujui dipantau. Selalunya mission itu akan ada satu macam jadual kerja, jadual proses ataupun jadual kerja lah, schedule yang akan dipantau lah supaya misi tumbuhan bangsa besar situ tu kita boleh nampak progres. Contohnya bilakah tarik mereka peletakan senjata, penyerahan senjata, lepas itu pendaftar sebagai rakyat yang legal pada negara tersebut, negara yang konflik itu, dan pendaftar sebagai pengundi, dan seterusnya proses pilihan raya yang semua ini dikenalikan oleh UN, dan seterusnya penumbuhan kerjaan baru dan bantuan daripada PBB lah, the next stage, the way forward lah. Dan kebiasaannya lah, yang dia mungkin berlainan, tapi ini pengalaman yang saya dah lalui lah. Jadi bila jadual itu dah ada, jadi tugas misi itu adalah untuk mencapai ataupun melaksanakan mengikut rancangan work schedule yang telah diberikan lah. Okey, di sini saya hendak kongsikan pengalaman melalui pengalaman saya di lapangan. Apa yang saya nampaklah lalui cabaran-cabaran yang selalunya dihadapi adalah saya dah bagi tahu tadi, satu, mewujudkan mandat yang boleh memenuhi atau memuaskan semua pihak. That is another very challenging issue. Tapi saya percaya macam saya bagi tahu tadilah, ini pihak UN ataupun pihak ketiga memainkan peranan yang penting lah. Dan sama juga dengan proses untuk mewujudkan perjanjian damai, peace treaty itu, nak mendapatkan persetujuan daripada pihak yang terlibat. Agak satu susah lah, satu cabaran juga. Dan course tadi pun saya dah sebut, iaitu pemilihan pengaman dan sebagainya. Contohnya African Union. Semasa saya jadi pegawai perhubungan bangsa-bangsa Ratu kepada African Union, African Union tu baru diwujudkan 2001. Jadi sebelum ini peranan untuk menguruskan konflik ini adalah diuruskan oleh United Nations. But then with this formation of African Union, the African Union feel that they want to take more part in this operation. So dia merasakan mereka ada input kerana mereka adalah budaya yang sama di dalam negara yang berkonflik itu, agama yang sama, mungkin cara hidup yang sama, dan geographical factor yang sama. So ada ciri-ciri macam itu yang boleh menambah baik pengurusan keamanan jika negara itu yang masalah itu adalah terdiri daripada negara di African Union. That's why apa yang berlaku misi-misi di Afrika itu, United Nations akan bagi contohnya the blueprints, and then kita kena table kepada African Union, dan kalau ada input yang baik daripada African Union, kita bawa balik kepada United Nations to review. Itu yang
penglibatan Kesatuan African Union. Saya rasa itu memanglah melalui pengalaman saya memberi impact yang bagus, input yang bagus untuk kejayaan satu-satu misi itu. Seterusnya, yes, harapan lah. Ini cabaran tadilah yang saya dah sebutkan. Jadi apa yang kita harap bahawa kejayaan satu-satu misi ini bergantung sangat kepada satunya. Tadi ramai yang dah sebut benda ini, bergantung kesungguhan. Lepas itu komitmen yang tinggilah daripada semua pihak, termasuk negara yang konflik. Dari diri kita, kita kena kemauan kita berdamai, kemauan kita mewujudkan keamanan. Jadi itulah satu komitmen, satu kesungguhan yang tinggi daripada semua pihak supaya masalah di negara yang terlibat tu dapat mencapai kedamaian lah. Dan sudah tentu saya rasa banyak juga yang telah disebut tadi, elemen-elemen keadilan, kesesamaan, keikhlasan. Ini yang paling penting. Jangan ada agenda yang lain. Banyak kita sebut tadi, these are the important element. Keadilan, keikhlasan, kesungguhan, dalam untuk mereka yang terlibat dalam menguruskan ini is very important. Dan kita haraplah tadi pun kesungguhan ini boleh saya kaitkan apa yang disebutkan oleh Sheikh Afifi tadi. Let's say for example Malaysia, we want to initiate something in Palestine and also Israel conflict. We have to do something. Kita kena lobby. So Malaysia have to make a move. Jangan ada riotik saja. So itulah daripada segi kesungguhan. Ada jalan dia. Kita melalui negara-negara yang berpengaruh, yang boleh influence United Nations. Dan United Nations ini susah kita nak faham. Kita semua tahu United Nations ini dalamnya ada 5 kuasa besar. Di dalam 5 kuasa besar tu pun mereka sendiri pun ada, which we call 3P and 2P. Who are the 3P? Who are the 2P? See, so ini satu kita tak boleh elakkan lah. That is organisation that we have. So itu pasal banyak kegagalan misi kerana macam disebutkan tadi, helmet biru ni lama dah wujud. Tapi kalau kita mengukur kejayaannya, saya tak berani nak katakan kerana saya tak ada data-data. I think failure, we have more failure than successful. So itulah balik-balik kepada elemen yang saya bagi tahu tadi. The most important thing, kalau semua kita yang terlibat ada elemen kesungguhan, ada elemen keikhlasan, bersungguh-sungguh, sama keadilan, all these things. Ini yang diperjuangkan pun oleh UN. Tapi belum nampak lagi perkara-perkara ini, apa elemen-elemen ini dioptimalkan semasa menguruskan konflik-konflik. This is the world order lah orang kata sekarang. So saya harap hari ini banyak kita dah bercakap, we have heard from the most influential
I think Sheikh Fifi, dan banyak pengalaman saya rasa daripada apa yang dia cakap. What he said is very true, dan saya ingin menambahlah, if Malaysia really want to go, let's make a move. Macam yang kita bagi tahu tadi itulah. Dan saya berharap kita berdoakan agar usaha kita ini satu hari akan mendapat kejayaan, dan seterusnya marilah kita bersolidaritas untuk mewujudkan, untuk terus wujudkan keamanan sedunia. Dan saya rasa itu saja input saya untuk dikongsikan bersama. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.